Assalamualaikum, good morning, salam sejahtera dan salam campuranku sayang. Apa khabar semua ibu bapa penjaga? How are you today? Semoga dalam keadaan yang sihat sejahtera di sepanjang tempoh PKPP ini. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk membaca dan bersama pada pagi ini dalam penataran pembukaan semula kelas tahun 5 dan tahun 6. Garis panduan pembukaan semula sekolah KPM. Garis panduan tersebut hendaklah dibaca bersama sama dengan garis panduan pengurusan pembukaan semula sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Teks ucapan sidang media Menteri Kanan Pendidikan Dr. Bazizidin pada 1 Julai tahun 2020. Surat perkeliling ikhtisas, surat siaran dan arahan serta peraturan berkaitan yang akan dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia dan pihak pengurusan sekolah dari masa ke semasa. Pembukaan semula kelas tahun 5 dan tahun 6. Tarikh adalah pada 15 Julai tahun 2020 iaitu pada hari Rabu. Ibu bapa dan penjaga hendaklah menghantar anak-anak bermula seawal jam 6.30 pagi. Jangan menghantar terlalu awal. Jam 6.30 pagi sehingga 7.10 pagi. Pada setiap hari persekolahan. Semua kenderaan tidak dibenarkan masuk ke dalam kawasan sekolah. Ini adalah termasuk van daripada ladang lah. Turunkan di luar kawasan sekolah. Ibu bapa penjaga juga tidak dibenarkan untuk masuk ke bilik kelas. Pelaksanaan kurikulum selari pembukaan semula sekolah. Surat KPM 100-131 jilid 3 bilangan 20 bertarikh 10 Julai 2020 adalah dirujuk dan digunapakai pada tahun 2020 sahaja. Penjajaran semula kurikulum telah dilaksanakan yang melibatkan penyusunan semula kandungan pedagogi serta pentafsiran berdasarkan hasil pembelajaran yang dihasratkan bagi memenuhi keperluan khusus setiap mata pelajaran. Semua ibu bapa penjaga boleh muat turun dokumen berkenaan di portal rasmi bahagian pembangunan kurikulum. http://bpk.moi.gov.my. Sila baca kit untuk ibu bapa dalam laman web tersebut. Pinaan takwim persekolahan tahun 2020. Surat KPM 100-132 jilid 2 bilangan 9 bertarikh 22 Jun 2020. Minggu persekolahan adalah lebih kurang 21 minggu. Cuti pertengahan pengadua 5 hari sahaja iaitu pada 20 Ogos sehingga 24 Ogos 2020 iaitu bermula pada hari Khamis dan Isnin dan akan bersekolah semula pada 25 Ogos hari Selasa. Cuti akhir tahun akan bermula pada 19 Disember sehingga 31 Disember 2020. Bilangan hari sebanyak 13 hari sahaja. KPI murid-murid. Sekurang-kurangnya mencapai tahap penguasaan 4 sehingga 6 sebelum bulan Disember 2020. Menguasai bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina bagi aliran Cina dengan baik. Mohon bantuan dan keprihatinan ibu bapa penjaga agar mengajar atau membimbing anak-anak di rumah membaca dan menyiapkan kerja rumah. Kempen Ponteng Sifar sempena pasca COVID-19. Maksudnya semua hadir, tiap-tiap hari hadir. Amalkan nilai murni atau amalan baik yang boleh dicontohi oleh rakan-rakan yang lain sama ada di rumah ataupun di sekolah ataupun di mana-mana sahaja anak tuan-tuan dan puan-puan berada. Baik, tata cara masuk, balik, waktu rehat, tempahan makanan kantin dan tata cara semasa hujan. Sila rujuk lampiran. Baik, tata cara masuk kawasan sekolah. Seawal 6.30 pagi, guru bertugas akan mengambil suhu murid dan mengimbas QR code di hadapan pintu pagar sekolah.
Jika suhu anak-anak, tuan-tuan dan perempuan 37.5 ke atas, murid tersebut akan berehat dan suhu akan diambil sebanyak 3 kali. Selepas 3 kali suhu masih tinggi, murid akan disarankan untuk balik dan dirujuk ke hospital. Ini pihak sekolah akan memaklumkan kepada ibu bapa lah untuk urusan tersebut. Jika tidak, suhu bawah 37.5, selepas guru mengambil suhu dan mengibas QR code di hadapan pintu pagar sekolah, murid akan terus bergerak ke kelas masing-masing mengikut tanda arah berwarna kuning. Ingat, tanda arah berwarna kuning. Murid mencuci tangan dengan sabun dan air di sinki yang telah disediakan. Cuci sekali sahaja. Kemudian terus ke kelas masing-masing. Kemudian ketua kelas akan mengisi suhu dalam buku rekod yang disediakan. Pastikan anak-anak, tuan-tuan dan perempuan hafal suhu yang telah diberikan oleh guru yang bertugas. Tata cara keluar kawasan sekolah. Lebih kurang pada jam 1.10 petang. Mula, murid keluar mengikut baris. Meja selang 1 minit. Murid bergerak mengikut tanda berwarna merah. Ingat, tanda berwarna merah. Murid mencuci tangan dengan sabun dan air di sinki yang telah disediakan. Kemudian, murid terus balik ke rumah dan mandi. Pastikan ibu bapa ataupun penjaga memastikan anak-anak mandi apabila sampai di rumah. Tata cara waktu rehat. Waktu rehat lebih kurang 9.50 pagi. Mula, murid-murid makan di dalam kelas sahaja. Untuk makluman semua ibu bapa penjaga, murid-murid hanya makan di dalam kelas sahaja dan setiap waktu persekolahan mereka dikehendaki berada di dalam kelas sahaja. Kecuali ada murid-murid yang hendak ke tandas. Baik, murid mencuci tangan dengan sabun dan air. Kita akan benarkan 10 minit sebelum rehat. Maksudnya, kalau rehat pukul 9.50, murid-murid akan dibenarkan mencuci tangan bermula pada jam 9.40 pagi mengikut guru kelas ataupun guru yang bertugas masing-masing. Guru terakhir yang mengajar sebelum rehat akan bersama murid-murid. Guru yang terakhir, bukannya guru kelas, guru yang terakhir yang mengajar sebelum rehat akan bersama murid-murid. Guru tersebut akan mengagihkan makanan RMT ataupun kantin bersama guru kelas. Guru bertugas bergerak ke kelas untuk kena pasti murid tidak sihat. Jika ada murid yang tidak sihat, mereka akan ibas lagi suhu dan akan memaklumkan kepada pihak sekolah jika suhu naik. Jika suhu naik. Kemudian murid mencuci tangan dengan sabun dan air selepas makan. Kemudian murid-murid kembali semula ke kelas. Jika ada yang nak pergi ke tandas, pergilah ke tandas. Kemudian cuci tangan semula, barulah ke kelas. Baik, tata cara semasa hari hujan pada awal pagi. Baik, mula semua kereta dan motosikal dibenarkan masuk. Walaupun dibenarkan masuk, pastikan tempat letak motosikal ataupun kereta tuan-tuan dan perempuan tidak menghalang kereta lain yang hendak masuk. Kena bertolak ansur. Baik. Kemudian murid mencuci tangan dengan sabun dan air. Murid terus ke kelas masing-masing. Guru bertugas akan mengambil suhu di dalam kelas. Ketua kelas sama macam tadi akan mengisi suhu dalam buku rekod yang disediakan.
Tata cara tempahan makanan kantin. Seperti yang telah dipersetujui semasa perbincangan RMT dengan kantin, kita akan membuat secara tempahan melalui guru kelas masing-masing lah. Guru kelas masing-masing. Mula, grup WhatsApp guru kelas dan pengusaha kantin akan ditubuhkan. Murid-murid akan membuat tempahan makanan sehari sebelum. Maksudnya, pada 15 bulan Julai, pada 14 Julai itu dah ada ibu bapa menghantar tempahan kepada guru kelas masing-masing. Baik, kemudian guru kelas akan memanjangkan tempahan tersebut kepada grup dengan bersama pengusaha kantin. Baik, pekerja kantin akan menghantar tempahan ke kelas masing-masing. Pekerja kantin akan menghantar tempahan ke kelas masing-masing. Baik, murid-murid akan membayar sendiri duit kepada pengusaha kantin. Murid-murid akan membayar sendiri. Bila pengusaha kantin berada semasa menghantar makanan di depan ataupun di sebelah sudut yang telah disediakan, murid-murid boleh membayar terus duit tersebut kepada pengusaha kantin. Okey, tamat. Untuk hal ini, segala penambahbaikan akan dimaklumkan dari masa ke semasa. Iaitu pihak tuan-tuan dan puan-puan adalah mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Okey, nombor 7. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2035. Kualiti sekolah dan kemenjadian murid. Kedua-dua itu menjadi teras utama pihak sekolah. Baik kualiti sekolah dan kemenjadian murid. Walaupun kita berada dalam keadaan COVID-19. Baik, yang seterusnya, matlamat kita tahun 2020. Kemenjadian murid yang berilmu pengetahuan, berkemahiran, membudayakan nilai murni serta bertanggungjawab kepada masyarakat dan negara melalui sekolah yang berkualiti. Okey, 7 fokus pelan strategik. Yang pertama, memantapkan kualiti kepimpinan dan pengurusan, meningkatkan kualiti pembelajaran dan pemudahcaraan guru, memaksimumkan pembelajaran murid, membentuk sasiah dan disiplin murid berteraskan nilai murni, memperkembangkan bakat murid secara holistik, mengukuhkan penglibatan komuniti dan agensi luar, mengoptimumkan prasarana dan infrastruktur. 10. Nilai bersama, profesional, integriti, mesra. Sekian, salam hormat. Jika ada apa-apa, penambahbaikan akan dimaklumkan dengan pihak ibu bapa penjaga dari masa ke semasa. #campuranku sayang, kita jaga kita. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.